So as usual kita akan lihat kepada pembiakan tumbuhan Kalau kamu lihat pembiakan tumbuhan, dan kita hari ini akan melabelkan bahagian-bahagian utama dalam tumbuhan. Yang pertamanya cikgu sudah beritahu yang kamu tadi yang berwarna kuning itu kita panggil anther, dan berwarna jingga yang memegang anther itu adalah filamen. Maka anther dan filamen adalah bahagian jantan. Bahagian jantan. So bahagian jantan, so bahagian jantan in English we call as what? Hello? Bahagian jantan in English we call as what? Stamen. Yeah, of course, stamen. Stamen is the part, where kita panggil bahagian jantan. In English, bahagian jantan kita call as male reproductive. In the flower. Alright. So anther dan filamen kita panggil stamen. Untuk yang ini nampak ya, kita boleh lihat di sini stigma bermulanya di atas, nampak yang ini. Stigma always dia terletak di atas ataupun di bawah sedikit, supaya itu debunga boleh masuk ke dalam. Dan yang memegang stigma itu adalah kita panggil dia stil. Boleh kamu faham Stil itu akan terus sambung dan dia akan masuk ke dalam ovari dan juga ovule. Ovule adalah bahagian yang paling dalam, ovari adalah yang menutup ovule di luar. Sepal adalah memegang ovari itu. Boleh kamu faham Boleh. Boleh, sir. Sebab apa cikgu dah tanya beberapa kali, lepas habis ini memang kena buat satu kuis yang memang berkaitan tentang pembiakan tumbuhan. Boleh Alright, then we go for this. Cikgu dah beritahu tadi kan. Nampak stamen, bahagian pembiakan jantan. Male parts in the flower. We call stamen. So kalau kamu lihat, mana-mana anther. Ini adalah keratan anther. Cross dissectional of anther. So you may look into it. Saya nak ayat yang pertama. Bacakan. Dennis bacakan. Setiap stamen terdiri daripada filamen dan anther. Cikgu dah beritahu. Ayat yang kedua. Mutu. Filamen memegang dan mendedahkan anther bagi pendebungaan. Ya, pendebungaan. Walaupun kita sudah tahu stamen, terdiri daripada filamen dan anther, bahagian key point dia, maka ia terlibat dalam pendebungaan. In English we call for pollination process. Anther is very important for the pollination purposes. Without the anther, the flower can't make fruit. Simple as that. So ayat yang ketiga, Sainda daripada Divinesh. Anther menghasilkan butir debunga yang akan menghasilkan gamet jantan. Ya, gamet jantan. It can be said as like a sperm in human body. Do you understand? Sperm in a human body, as what we have for the male part. Male reproductive system, we have testes, and testes produce sperms, right? Betul kan? Maka benda yang sama lah, pada tumbuhan pula. Maka kita panggil yang bahagian jantan ni stamen kan. Dalam stamen tu yang paling important adalah anther. Anther ni baru dia akan menghasilkan debunga-debungan tu, maka proses pendebungan inilah yang boleh menghasilkan bayi. Bayi yang dimaksudkan di dalam tumbuhan adalah buah. Boleh kamu faham Buah. Kalau kamu lihat, kalau kamu lihat anther di bawah. Bila kita potong itu anther, nampak apa yang ada di dalam. You can look into it. You see, anther. This is the proper anther. When we cut the proper into half, the cross dissectional of the anther, you can look into this. Tengok, berjuta, beribu, berjuta ada dalam tu. Tengok, yang small dot itu berjuta. Boleh kamu faham Setiap ini dot ini kalau dibesarkan inilah. Boleh nampak tak? Ini yang dot kecil ni. Dot kecil ni bila kita zoom, inilah. Persi, can you understand? Can, sir. The small dot, the tiny part, when we are zoom it for 100 times, we can go
like this of the image. Inilah dia punya image nanti. Tengok tengah-tengahnya ada macam mana, okey, ada nukleus pula, ada macam ni semua. Itu semua adalah di dalam pundi dia bunga. Do you understand, Okay, then we go for the pistil side. So what does it mean by pistil? Pistil is very easy. Okay, female part in the flower, female part. Okay, female part. So kali ini saya hendak female semua akan baca yang inilah. So first Priscilla bacakan. Kebanyakan bunga hanya mempunyai satu pistil. Satu pistil bermaksud memang kena ada satu stigma, satu stil. Bawah dia tu macam itulah. Satu pistil. Okay, only one. Okay, yang kedua saya hendak Niwita bacakan. Niwita. Baik. Mufidah bacakan. Stigma berfungsi untuk menangkap butir bunga. Ya, stigma berfungsi untuk menangkap butir bunga. Okay, it's like sticky Dia macam orang kata apa dalam bahasa Malaysia, sticky. Sticky mean dia macam boleh melekit. Okay, bahagian dia memang macam tu Okay, ayat yang ketiga saya hendak Priscilla juga bacakan. Stil ialah tempat di mana tiup bunga bertumbuh ke bawah sehingga ke ovary. Ya. So stil ini adalah macam jambatan yang menggabungkan ataupun menyambungkan stigma kepada ovary. Okay, dan ovum terletak di dalam ovary. Okay, kita panggil ovule sebenarnya. Ovum tu untuk manusia. Ini kita gantikan dengan L. Ovule terletak di dalam ovary. Okay, ada tak sebarang soalan? Is there any question? No, sir. Ada sebarang soalan? So, kita masuk kepada bahagian pendebungaan. Pendebungaan itu apa, sir? Okay, pendebungaan adalah proses enter memasuki stigma sampailah ke ovule. Sekali lagi cikgu ingatkan, apa itu pendebungaan? Very simple. Pendebungaan adalah proses enter enter memasuki ovule melalui stigma, stil and so lah. Boleh kamu faham Maka ayat pertama, itu for your understanding. Okay, ayat pertama, okay, pendebungaan. Saya hendak Niwita bacakan. Niwita. Okay, pembiakan seks bagi tumbuhan berbunga berlaku apabila debunga sampai ke stigma. Okay, so cikgu dah tuliskan yang cikgu punya tadi. Itu definisi saya lah. Kalau kamu nak tulis macam tu pun sama lah. Okay. Okay, pendebungaan adalah proses enter memasuki ovule melalui stigma. Okay, boleh tulis macam tu. Alright, so pendebungaan kita ada dua jenis. Dua jenis. There are two types of pollinations. Okay, first one is self-pollination. Another one more is cross-pollination. Pendebungaan sendiri and also pendebungaan kacuk. Apakah itu pendebungaan sendiri? Saya hendak Priscilla bacakan. Pemindahan butir bunga daripada enter suatu bunga kepada stigma bunga yang sama atau bunga lain pada pokok yang sama. Okay. Bermaksud enter dipindahkan kepada spesies yang sama. Boleh kamu faham? Walaupun dia bunga yang lain, okay, walaupun dia bunga yang lain, okay, tetap kena pokok yang sama. Boleh kamu faham? Boleh kamu faham Harap anda semua boleh faham. Okay, dalam satu pokok kan ada banyak bunga kan. Maka bunga daripada pokok A boleh dimasukkan ke dalam bunga yang pokok yang sama tetapi bunga B. Same tree. You understand? Understood, sir. Okay. So, okay, samanya ni nampak ini okay, contohnya ini adalah pokok. Cikgu lukiskan sajalah. Okay, ini adalah pokok. Pokok. Okay, so sini okay. Okay. Okay, so nampak tak sini? Okay, bila contohnya bila di sini adanya satu pokok, satu bunga lagi di sini, satu bunga di sini kan? Okay, okay, bila ini enter daripada pokok ini, okay, enter daripada pokok ini, dia masuk ke dalam bunga ini. Itu adalah pendebungan sendiri. Okay, pokok bunga yang sama, enter yang sama memasuki dalam stigma yang sama pun sama juga pendebungan sendiri. Boleh kamu faham Okey, pendebungan kacuk pula Pendebungan kacuk saya hendak kali ini Divinage bacakan.
Pemindahan butir bunga daripada enter suatu bunga kepada stigma bunga lain pada pokok yang lain dari spesies yang sama. Pokok yang lain tapi spesies yang sama. Pokok different pokok. Pokok dua pokok berlainan ini baru kita panggil pendebungan kacuk. Dua pokok berlainan. Semua kena faham Jangan macam ege tak faham nanti kena kan. Okey. Ini pokok A contohnya. Ini pokok A, ini pula pokok B pula. Tetapi dua-dua pun pokok mangga contoh. Dua-dua pun pokok mangga. Okey. So pendebungan kaca ini bermaksud, maka enter daripada sini dia masuk kepada enter ke sini. Ini pokok A, ini pokok B. So pokok A punya enter memasuki pokok B punya enter. Boleh kamu faham itu adalah pendebungan kacuk. Cross pollination. Okey, ada sebarang soalan? Dah, sir. Alright. Maka pendebungan, apa yang Cikgu maksudkan tadi pendebungan? Siapa boleh beritahu saya? What does mean by pollination? Anyone? Okay, I have been already explaining you. Yeah, Priscilla, try. The process which is enter get into stigma via ovule and ovary. Fantastic, done. Simple as that. Understanding is the prime in science. Okay, so proses butir debunga daripada enter dipindahkan ke dalam stigma sehinggalah ovule. Dan awal cerita. Maka dalam pendebungan ni kita memerlukan agent. Kita memerlukan agent. Okay, ada berapa agent di depan kamu ni? Ada berapa? 4. 4. Antaranya adalah Angin, serangga, aiwan, air. very good. Angin means winds. Okay. Okay, serangga, insects, haiwan, of course animal. Air itu adalah water. Bukan air itu air balik. Okay. So angin the first one we call as wind, or else air also can. Alright. So ini adalah 4 agent yang membantu air enter tu melekit pada stigma. Okey, itu bunga tak boleh lah, dia bukan ada kaki pun, dia akan terbang, dia lompat ke stigma, tak ada. Maka dengan adanya beberapa orang agent ni, dia yang bantu untuk dia masukkan ke dalam itu. Boleh kamu faham? Boleh? Okey, jika kita lihat pendebungaan dari segi agent anginnya. Okey, bagaimana angin tu boleh membantu proses pendebungaan? Okey, ayat yang pertama saya hendak Mufidah bacakan. Ejen pendebungaan bagi kebanyakan tumbuhan monocotyledon seperti jagung, padi dan rumput. Okey, antara ciri-ciri bunga yang dapat didebungakan oleh anginnya adalah apa? Dennis? Filamen panjang. Filamen kecil, panjang, dia kena kecil lagi, Tiada bau. tiada bau lagi, Tiada nektar. tiada nektar lagi. Stil dan stigma panjang. Okey. Debunga kecil, ringan dan permukaan licin. Okey. So mungkin dari segi angin tu kita ambil kecil. Filamen yang panjang, the important key point. Okey, stil dan stigma yang panjang pun boleh. Okey, ringan, nampak debunga yang kecil dan ringan. Okey, ini adalah antara ciri-ciri yang paling penting. Okey, apabila didebungakan oleh angin. Boleh kamu faham? Bila angin tiup baru dia boleh cepatlah dia cepat boleh terbang. Kalau dia tu weight kan dia berat, okey, bila dia berat dia tak bolehlah terbang. Boleh kamu faham? So itu adalah antara ciri-cirinya. Okey, kita lihat kepada ejen yang seterusnya adalah serangga. So saya hendak Nivita bacakan bagaimana serangga ini dapat ini. Debunga melekat kaki dan serangga untuk dibawa ke bunga yang lain. Contohnya lebah dan rama-rama. Rama-rama. Okey, bila anda lihat jom cuba lihat tengok. Ada tak kamu boleh nampak tak yang kaki dia terkena pada itu enter? Boleh nampak tak? Bila dia punya kaki dia ambil maka enter tu semua akan melekit pada dia punya kaki. Maka dia akan terbang, terbang dan dia akan hinggap kepada lagi satu bahagian bunga kan. Maka enter daripada sana, dia pindahkan ke bahagian yang lain. So itu adalah serangga punya unik.
Kalau serangga nak didebungakan yang bunga itu, apakah ciri-ciri bunga yang bagaimana ciri-ciri bunga yang perlu ada? Okey, apabila perlu didebungakan oleh serangga. Sainda yang ini dibacakan oleh Mutu. Besar, berwarna, ada bau. Okey, kita ambil yang besar ya. Mesti kena besar, mesti kena berwarna, mesti kena ada bau. Bila ada bau baru itu serangga semua datang. Betul atau tidak? Mesti kena berbau. Kalau you compare dengan angin, angin tak perlukan berbau. Angin ni mana-mana pun dia boleh tiup. Tetapi bila serangga nak hinggap, mesti kena ada bau. Mesti kena dia punya colornya kena attract haiwan tu. Okey, kena besar. Boleh kamu faham Okey, boleh kamu faham? Ini adalah 3 ciri yang paling penting dalam serangga pula. Okey, jom kita lihat kepada ejen yang seterusnya adalah air. Okey, Sainda yang ini dibacakan oleh Divinesh. Divinesh bacakan. Ejen pertumbuhan bagi tumbuhan air. Contoh, Okey. Elodia dan Hydrilla. Hydrilla. Okey, Hydrilla yang ini semua adalah didapat di dalam air Okey, bacakan. Air membawa debunga tumbuhan yang terapung ke stigma tumbuhan lain. Ya. Okey, so kalau you lihat yang ada di bawah, dalam ataupun di dalam air, dia mesti kena pandai terapung. Ciri dia kena pandai terapung. Boleh kamu faham dia mesti kena terapung, dia kena ringan. Okey, dia punya filamen ke apa semuanya kena panjang. Dia tak boleh pendek. Dia kena panjang semuanya. Boleh? Ada apa-apa soalan? Alright. Kita akan lihat bagaimana proses pendebungaannya berlaku. Okey, boleh kamu faham proses pendebungan berlaku. Okey, mungkin didebungakan oleh angin. Okey, nampak di sini. Enter daripada sini kan. Okey, dia mungkin dia terbang masuk. Ini pun masuk juga. Mana-mana pun sudah jadi masuk contohnya kan. Ini adalah debunga. Boleh kamu nampak tak debunga? Nampak tak debunga? Okey. Bila debunga sudah terkena pada bahagian stigma. Asal apa tu stigma? Ini adalah stigma lah ya. You kena tahu nama-namanya tu. This is we call as stigma. Okey, yang ini kita panggil apa tadi tu? Yang ini. Enter. Enter. Very good. Cantik. Okey, yang ini pula kita namakan dia apa? Tengok, ramai belum berfikir lagi ya. Aduh. Kau ni kan semua. Ni apa ni durian Bukan. Ini adalah ovule Okey, ini adalah bahagian ovule. Yang ini pula kita panggil ovari. Alright, okey, jom kita lihat ya. Selepas debunga ya, selepas butir debunga dipindahkan ke atas stigma. Maka tiub debunga dihasilkan. Tiub debunga dihasilkan. Nampak? Ini tiub dia. Tiub dia turun. Okey, tiub dia turun. Sehingga dia pergi jumpa ovulnya di sini. Okey, boleh kamu faham? Tiub debunga dihasilkan. Alright, kita panggil dia pollen tube. Kita panggil dia apa? Pollen tube formed. Okay, and then the pollen tube move downwards. Move downward towards the ovule. Tube debunga bergerak ke bawah sehingga ataupun dia mengarah ke ovule sehingga dia sentuh dia. Boleh kamu faham? Slowly. Maka yang ini sudah kena kan? Dia mungkin bergerak sampai sini. Day by day dia akan grow lah. Boleh kamu faham? So hujung tube debunga. Bila sampai sini saja kan debunga tu dia akan pecah. Bila dia pecah, dia bunyi ini masuklah. Masuk. Macam ni. Boleh faham tak? Nampak tak the red color one? Orange color dia sudah sampai sana, maka dia kena buka lah dia punya ni. Dia sudah jumpa dia punya girlfriend mah. Itu enter dia sudah jumpa dia punya girlfriend, ovule di dalam mah. So dia kena buka. Bila buka, dia ada kan dia punya benda yang disampaikan tu, gamet jantan tu. Dia pecahlah dekat sana. Maka gamet jantan yang dibawakan oleh enter tu akan bergabung dengan ovule di dalam tu. Gamet jantan bercantum dengan gamet betina dalam ovule untuk membentuk zygote. So in English we call as the male gametes fuses with the female gametes in the ovule to form zygote.
Okay, do you understand? When it's growth, nampak ya? When it's growth. Nampak cikgu dah highlight kan. When it's growth. Okay, satu laginya dia kena pada sini pula mungkin. Okay, when it's growth. Ini yang kita panggil sebagai zygote. Bila dia, okay, bila dia sudah gabungkan dua-dua, kita panggil dia zygote. Okay, selepas persenjauhan pula. Bila dah kena macam ini, baru kita panggil persenjauhan. Selepas persenjauhan, zygote membahagi pula. Maka ovule akan menjadi biji benih dan ovari menjadi buah. So, apa yang akan jadi? Nampak di sini sekarang cikgu lukis. Okey, nampak tak apa benda sudah jadi? Okey, so ini adalah dimensepal kan? Nampak tak? Okey, so yang tadi dia sudah lakukan persenjauhan kan? Okey, dia slowly akan mula mengembang. Dia mula mengembang. So selepas beberapa hari, okey, look careful look careful. Selepas beberapa hari pula, nampak dia akan jadi macam mana? Ni nampak. Nampak? Okey, kalau jika kita terbalikkan kita. Nampak? Kalau terbalikkan dia punya image-nya akan jadi macam mana? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Tomato, yes, tomato. Okey, ini adalah proses bagaimana persenjauhan berlaku dalam tumbuhan. You kena terbalikkan. Nampak tak? Nampak tak? Very easy. Is it easy? Okey, maka prosesnya senang. Mula-mulanya enter kena terlekat pada stigma. Diminish, mute. Okay, so enter dia bunga tu perlu kena pada stigma. Bila sudah kena pada stigma, dia akan menghasilkan apa? Tube debunga. Ini jangan lupa dia punya nama. Pollination tube. Pollen tube. Okay, so tube debunga. Dia terkena baru dia boleh menghasilkan tube debunga. Saya ingat lepas tube debunga dia akan masuk ke dalam sehingga dia jumpa siapa? Bawah ni. Bawah ni siapa ni? Ovary. Ovule, bukan ovari. Ovari itu adalah bahagian besar dia. Ovule, dia jumpa ovule, maka bahagian jantan itu dia sudah pecah. Pecah, ada nampak macam red dot tu, nampak tak? Red dot banyak. Bila red dot sudah kena, dia barulah menghasilkan persenjauhan. Dia mula membahagi, dia baru create zygote. It forms zygote. Zygote, baby after the zygote become fetus and then baby, big baby sudah nampak macam tomato. This is the first stage. Jom kita cikgu labelkan di sini. This is the first stage. Ini mungkin the second stage. Bila you nak apa orang kata apa? Potong dia, dia nampaklah ini third stage. Sudah jadi macam tomato We call as tomato. Dalam tu ada seed tak? Ada tak seed? Ada. Tomato tu ada banyak sweets dalam tu. Itu seed semua kita panggil apa? Sweets semua. Biji benih itu semua kita panggil apa sebenarnya apa? Ovule. Ovule. Very good. Biji benih itu adalah ovule. Maka buah itu kita panggil apa sebenarnya? Ovari. Ovari. Buah itu sebenarnya ovari. Seed itu sudah jadi ovule. So jangan lupa. So semua tumbuhan yang berbunga mesti berbuah. Tak semestinya, tak semestinya semua tumbuhan yang berbunga mesti berbuah. Tetapi you kena tahulah bagaimana dia punya prosedur yang berbuah. Faham?